Selamat pagi segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 主所爱的弟兄姐妹，早上好，大家平安。 Puji syukur kepada Tuhan, karena kasih karunia-Nya pagi ini telah memberi kita kesempatan untuk datang ke hadapan-Nya di dalam kebaktian yang kedua secara tatap muka dan secara online. 感谢赞美主，因他的慈爱，今天早上赐给我们机会来到他面前，参加第二堂实体和线上崇拜。 Pagi ini ada di antara kita yang hadir dengan keluarga dan ada juga yang tidak. Tetapi adakah saudara menyadari, sewaktu kita hadir di dalam gereja Tuhan, kita sedang bersama bersekutu dengan keluarga di dalam iman. 今天早上在我们当中有各自或一家人参加崇拜，我们是否意识到，当我们一起在神的殿， 我们其实在信徒家庭里的团契中。 Bulan Agustus merupakan bulan keluarga GKI Jatinegara, menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mengingat pentingnya membangun persekutuan yang memuliakan Kristus. 8月是蒙福堂的家庭月，这给我们机会
回顾建立荣耀基督团契的重要性。无论是在我们的学专家庭，或者在耶稣宝血的家庭。 Jemaat, persilakan untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Marilah jemaat sekalian bersama keluarga di dalam Tuhan. Kita tinggikan Allah kita dengan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. 会众们，让我们在主家庭一起赞美高举上帝。我们同唱，高声欢呼，高举神。 Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangannya ya. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Kembali kita nyatakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 主耶稣，与你们同在。 dan Yesus在 Jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐下。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini merupakan bulan yang istimewa bagi kita semua karena bulan Agustus adalah bulan keluarga GKI Jatinegara. Saya mau mengundang perwakilan dari semua keluarga di gereja kita, dari KAA, Youth, KW, dan para majelis. Kita akan membuka bulan keluarga ini dan dengan bersama kita menyanyikan pujian bersama keluargaku. 主所爱的弟兄姐妹，拜月份对我们是很特别的，因为是蒙福堂的家庭月。我们邀请教会的执事、主日学、青年部和妇女部，作为整个教会家庭的代表。 Kami datang di hadirat-Mu. Para majelis dipersilakan untuk juga maju ke depan. Sebagai perwakilan, kita bersama-sama menyanyikan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia
sampai akhir. Mengasihi. Saya mengundang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri bersama semua. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau. Kita katakan kembali, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Demikian kita buka Bulan Keluarga GKI Jatinegara. 我们开始今天家庭月，蒙父党的家庭月。 Oke, jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐下。 Hanya Yesus saja yang sanggup membayar semua hutang dosa kita. Dosa merah bagai kirmisi, tetapi Yesus mengubahnya menjadi putih bersih. 只有耶稣能偿还我们一切的罪债。虽然罪虽像朱红，但耶稣能洗白净。 Sebelum memasuki doa pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan lagu Yesus bayar semua. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌，主替我实身。 Bait 1 dan 2 kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin, bait ketiga di dalam bahasa Indonesia. 第一节和第二节用中文唱，第三节用印尼文唱。 我的救主说道，你的力量微小，应当尽心祈祷，因我做你中保。主的我深深追战全欢喜，无数罪孽无悔心。 主洗比雪白净，我无家人伤心，可切记得主恩，为主所有宝血，能洗一切罪恶。主替我舍身。 在传记，无数罪孽无悔心，主洗比雪白净。 Hanya di depan tahtanya sekarang ku bertelut. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, menjadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih.
Saudara, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di dalam surga, kami saat ini secara khusus mengaku dosa-dosa yang kami perbuat, yang terjadi dalam lingkaran yang paling kecil, yaitu keluarga kami. Ampuni jikalau kami menjadi orang tua tidak menjadi orang tua yang baik. Ampuni jikalau kami menjadi anak lebih banyak menuntut daripada berjuang untuk mendengarkan nasihat orang tua. Ampuni jikalau kami sebagai mertua selalu merasa paling benar dan harus diikuti apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Ampuni jikalau kami sebagai mantu tidak memperlakukan mertua seperti sebagai orang tua sendiri. Dan ada banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat yang pada saat ini kami ingin belajar kebenaran firman Allah, keluarga dengan kekeluargaan. Oleh sebab itu, biarlah dengan Tuhan membersihkan semua dosa kami. Kami mau memperbaharui rumah tangga kami menjadi lebih baik dan lebih benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat terambil dari Yesaya 12 ayat 1-2. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文，须知以赛亚书12章第1到2节。到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消。 你又安慰了我，看哪，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。这就是主的恩典信息。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 感谢上帝。 Sebagai respon untuk berita anugerah yang kita terima, marilah kita menyanyikan lagu Tak Seorang Lain Seperti Yesus. 为回应我们接受的恩典信息，我们一同唱无人像主。 Bait 1 dan 2 dalam bahasa Mandarin, bait 3 di dalam bahasa Indonesia. 第1节和第2节用中文唱，第3节用印尼文唱。 让我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何爱照我，无人像他救我脱离众罪孽，无人像耶稣这样爱护我，无朋友像主这样恩爱。 无人像他能把我罪恶全赦免，主爱我何等他在。当我陷在罪中时，主来寻找我，那时我心中充满奢望痛苦。耶稣用慈爱他能帮你扶助我，引导我走那永生梦一道路。无人像耶稣这样爱护我，无朋友像主这样恩爱。无人像他能把我罪恶全赦免，主爱我何等他在。 Dia pimpin daku, bahkan di dalam jalan yang berkabut sekalipun. Dia pimpin daku dalam jalan berkabut, suatu hatimu khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan daku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus.
penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku. Besarlah kasih Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐下。 Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Maranatha. 我们要聆听马拉纳达诗班献诗。
Terima kasih atas pujian paduan suara Maranatha kepada Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. 谢谢马拉纳达这般的献诗，一切荣耀归给上帝。 Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wendy Pratama dengan tema keluarga tanpa kekeluargaan. Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pemulihan keluarga. 弟兄姐妹，今天吴佩文牧师在本堂要传讲主的信息，主题为五归属干的家庭。 为预备心来接纳主，借着圣经教导我们一同唱家庭恢复。Ini saatnya Tuhan kan merawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi kita semua, bahwa ini waktunya Tuhan melawat keluarga kita. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Katakan keluarga kita adalah milik Tuhan. Keluargaku, Keluarga yang begitu berharga di mata Tuhan. selalu berharga di mata. Biarlah hanya Tuhan yang satukan, Tuhan yang berkati. Kau satukan, Hanya bagi berkati kemuliaan namanya. untuk kemuliaan. Lebih sungguh lagi kita katakan keluargaku milikmu Tuhan. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan. Kau satukan, kau berkati keluarga kami ya Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Untuk kemuliaan. Ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Keluarga tanpa kekeluargaan. Kalau ada orang bertanya, apa itu keluarga? Dirimu akan menjawab, keluarga adalah A-I-A. Ayah,
ibu, dan anak. Namun, jika pertanyaannya, apa itu kekeluargaan? Dirimu menjawab akan dijelaskan panjang lebar. Keluarga tidak sempurna jika tidak ada kekeluargaan. Masak udah, cuci gosok udah, nyapu ngepel udah. Papi kok belum pulang ya, udah jam segini ya pulang dari kantor. Anak-anak juga lagi main ke tetangga, nggak pulang-pulang. Padahal PR belum bikin. Aduh, udahlah biarin lah, mendingan nonton drakor aja dah. Kemarin nonton yang 43 nih, 44 lagi seru-serunya nih. Siapa nih yang menang nih? Wah, nonton dulu ah. Biarin, yang penting udah masak. Mami, anak-anak, Dedi pulang nih. Sepi amat nih rumah. Ya udah, lanjutin kerjaan kantor dulu deh. Mami, Papi, kita pulang. Buka pintunya dong. Ternyata buka pin, nggak dikunci. Kok sepi banget sih? Nggak tahu nih. Pada kemana ya? Main Mobile Legends aja yuk. Iya yuk, bosen. Inilah contoh keluarga tanpa kekeluargaan. Sekalipun mereka ada dalam satu rumah, tapi sebenarnya mereka tidak pernah ada untuk satu dengan yang lain. Artinya apa semua ini? Ya, artinya tugasku untuk merusak rumah tangga dan tugasku agar keluarga jangan sampai ada kekeluargaan telah berhasil. Inilah gambaran keluarga tanpa kekeluargaan. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana supaya jangan sampai keluarga kita hanyalah sebuah keluarga namun tidak ada kekeluargaan? Buka hati pikiranmu untuk mendengar firman-Nya. Bagaimana supaya keluarga kita memiliki cinta kasih kekeluargaan di dalam Kristus? Cek. 好， Ya, saudara boleh berikan tepuk tangan ya. 好 ，OK， 我们拍手，谢谢他们。 Saudara, tidak mudah ya satu keluarga main drama, semuanya senang musik, dan buat saya ini pemandangan yang indah. Biasanya, 非常的不容易，我们拥有一个家庭，其中每一个成员都能够服侍，不单有这个音乐的恩赐，做戏剧的恩赐，各方面我觉得非常的佩服他们。 saya beberapa kali melihat drama keluarga. 我经常看一些家庭的戏剧， Dalam drama keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. 在家庭戏剧中有父亲、母亲， Tetapi kenyataannya itu ayah orang lain, ibu orang lain, anak orang lain. 但是经常呢扮演的并不是同一个家庭，是别个家庭成员凑在一起。 Mereka hanya keluarga di dalam drama. 他们只有在戏剧的时候成为一个家庭。 Dan kalau boleh bilang, memang keluarga banyak drama. 所以呢，我们想家庭里面真的是经常都扮演着戏剧。 Ya, drama yang tragis atau drama yang penuh dengan kepahitan atau drama yang indah. 有一些呢是悲伤的，很多苦读的，但也有一些呢是非常美满的。 Tapi yang jelas drama itu bukan kenyataan. 可是呢，我们要知道，戏剧并不是真实发生的事情。 Saudara, kita akan belajar tentang keluarga tanpa kekeluargaan dari Amsal 23 ayat 22 sampai ke 26. 今天我们要学的这个主题是来自箴言书23章22到26节，就是一个没有归属感的家庭。 Amsal 23 ayat 22 sampai 26.
Saya baca 23 sampai 24 bahasa Indonesia, 25 sampai 26 dalam bahasa Mandarin. 这段经文呢，我是把它分成2段。首先的几节我用印尼文，然后接下去我们用中文的来读。 Amsal 23 ayat 22 sampai 24. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Orang yang mempunyai anak yang bijak akan bersuka cita karena dia. 箴言书23章25节，你要使父母欢喜，使生你的快乐。我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。 Berbahagia mereka membaca, merenungkan dan menyanyikan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, bagaimana cara membangun keluarga? 我们要怎样建立一个家庭？ Yaitu melalui pernikahan. 就是要借助一个婚姻。 Setelah menikah kemudian punya anak. 婚姻了之后就有了孩子， Maka selesailah yang namanya keluarga. 那就成为了一个家庭。 Karena keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. 因为家庭呢，就是有父母和孩子们， Jadi selesai. 所以呢，是不是已经完美了呢？ Tapi kekeluargaan itu seumur hidup. 可是呢，这个亲属关系呢，却是持续一生之久。 Saudara, kekeluargaan itu adalah interaksi anggota keluarga. 所以呢，家庭呢，就是家庭成员之间的交往， Interaksi anggota keluarga yang membawa keindahan dan kebahagiaan. 是因为是亲属之间的沟通，使到这个家庭带来了幸福。 Dan Amsal 23 memberikan rumusan bagaimana rumah tangga itu bahagia dan ada kekeluargaan. 所以在箴言书23章那里，就教导我们怎么样建立一个家庭，一个美满幸福的家庭。 Mari kita lihat saudara beberapa ayat ini. 我们来看这节经文。 Yaitu dikatakan ayat 22, anak itu mendengarkan suara ayahnya yang memperanakan engkau dan tidak menghina ibunya. 首先呢，你就是要听从你的父亲，你也不可以藐视你的母亲。 Jadi kalau ada seorang anak mendengarkan titah dan pendidikan ayahnya dan menghormati ibunya, itu indah. 所以呢，就是一个孩子听父亲的话，也不藐视或者是很尊重母亲，那就是一个美满的家庭。 Bagaimana supaya punya ada anak yang baik dalam keluarga? 我们如何在家庭里面拥有听话的孩子？ Ayat 23 dikatakan, 接下来的经文说到， belilah kebenaran dan jangan menjualnya. 你要买真理，不要把它卖掉。 Artinya kebenaran harus menjadi pusat di dalam keluarga. 所以呢，在家庭里面的最重要的就是要有真理。 Dan ajaibnya dipakai kata belilah kebenaran. 而且呢，这里用的这个词句呢，就是你要买真理。 Saudara, kalau kita membeli sesuatu, 当我们买一件东西， sekalipun mahal kita beli, 虽然价目非常的高， itu berarti yang kita mau beli itu sesuatu yang begitu berharga untuk saudara. 再贵也要买，就是因为这件东西对我们来说是非常的重要。 Apa isi dari kebenaran? 所以真理的内容是什么呢？ Yaitu dikatakan hikmat, didikan, dan pengertian. 就是有智慧、顺慧。 Bagaimana kekeluargaan itu bisa terjadi? 所以一个家庭怎么样能够成为美满的家庭？ Yang tadi untuk anak, sekarang untuk ayah. 刚才是说到孩子们，现在说到父亲们。 Yaitu ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. 所以一个艺人的父亲呢，他必要大得快乐。 Jadi seorang ayah yang hidupnya itu harus benar. 所以呢，一个父亲必须行为正直。 Maka dia akan menghasilkan anak yang bijak dan bersuka cita karena dia. 正直的父亲才有一个使孩子感觉到幸福，因他感到快乐。 Kalau saudara lihat pada bagian ayat ke-25. 就是我们再看25节， Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. 你要使你的父母欢喜， Biarlah bersukaria dia yang melahirkan engkau. 直到生你的母亲快乐。 Pada ayat yang ke-26. 接下来的26节， Itu disebut dengan hai anakku. 所以我的儿， Saudara, perkataan anak
Kalau saudara pelajari mendalam secara penggalian, 当我们看到当圣经用这个我儿这两个词句的时候， dikatakan hai anakku, anakku di sini itu semua anggota keluarga. 这里所说的我儿呢，就是包括这个整个家庭的成员。 Siapa yang bicara di sini? 这里是谁在说话 Yaitu 呢？ hikmat dan didikan. 就是智慧和顺慧说的。 Hikmat dan didikan berkata kepada anggota keluarga, 这个智慧和顺慧对这个所有的家庭成员这样讲， kepada ayah, kepada ibu, kepada anak. 就是无论对父母、孩子， Mereka bertiga disebut sebagai hai anakku. 他们呢都是被称为我儿。 Berikanlah hatimu 你要将你的心归向我， kepadaku. 把你的心归向 Saudaraku 我。 di sini huruf kecil, 这里所说的这个印尼文呢是用小字， yaitu ayah dan ibu dan anak memberikan dirinya kepada hikmat, didikan dan pengertian. 所以呢，无论是父母、孩子呢，都是必须要把他们自己的心归向智慧和顺慧。 Ayah, ibu dan anak 因为父母跟孩子， dikatakan matamu senang kepada jalan-jalanku. 他们的眼目呢就很喜欢智慧的道路， Jadi kebenaran itu kita beli 所以我们要买真理， karena kebenaran berharga. 因为真理非常的高贵。 Lalu disebut dengan senang dengan jalan-jalanku. 然后我们说到很喜悦这个智慧的道路， Kalau kita melihat sebetulnya siapa yang bertata di dalam keluarga, 所以我们就看到在家庭里面是谁做王， tentunya adalah Tuhan. 当然就是上帝在家中做王。 Jabaran Tuhan yang bertata di dalam keluarga, 当我们说到基督成为一家之主， yaitu di dalam keluarga ada hikmat, pengertian, dan didikan. 就是说到这个家庭里面有智慧，有顺慧。 Saudara, hikmat, pengertian, dan didikan 智慧、顺慧和这个教育， disimpulkan dengan satu kalimat, 只有用一个词句来形容， yaitu takut akan Tuhan. 就是敬畏耶和华。 Keluarga yang takut akan Tuhan, 一个敬畏耶和华的家庭， dia akan mengejar hikmat. 他一定追求智慧； Keluarga yang takut akan Tuhan, 一个敬畏神的家庭， dia akan mengejar pengertian. 他一定追求得到这个 Keluarga 顺 yang 慧。 takut akan Tuhan, 敬畏神的家庭， dia membuka hidupnya untuk mendapatkan pendidikan 他必定敞开他们自己的本身来接受教导， dan pengetahuan. 而且接受智慧的 Ini 教育。 tiang-tiang dalam keluarga. 所以呢，这个就是家庭的栋梁。 Hikmat, pengetahuan, pengertian, didikan. 所以我们要学习智慧、顺慧教育。 Kita akan susun apa itu hikmat, apa itu pengertian dan pengetahuan, dan apa itu didikan. 所以呢，我们要解释的就是关于智慧、关于教育、关于顺慧。 Saudara, pengetahuan di dalam terjemahannya itu adalah fakta-fakta kehidupan. 首先，我们说到知识、真理，就是关于生活上的现实。 Pengetahuan juga seluruh bidang ilmu yang ada di dalam dunia ini yang berasal dari Allah. 所以呢，这个学问呢，无论是在世界上所有的一切的学问，都是来自于神。 Saudara, Alkitab tidak mencatat bagaimana cara mopokin bayi. 虽然在圣经里面没有清楚的记载怎么样的 Mopok bayi. 怎么样抱养孩子、抚养孩子。 Pengetahuan mengajarkan hal itu. 但是呢，学问却教导我们。 Alkitab tidak mengajarkan 4 sehat 5 sempurna untuk konsumsi keluarga. 在圣经里面也没有说到营养的食物，就是要有怎么样吃得好。圣经没写。 Pengetahuan dan pengertian mengajarkan itu. 但是呢，人类的学问和顺慧呢，教导我们这一切营养学。 Jadi satu keluarga yang takut akan Tuhan, 所以呢，一个敬畏神的家庭， dia akan punya banyak pengetahuan. 他一定拥有各方面的知识。 Saudara, salah satu unsur dalam keluarga itu adalah komunikasi. 所以呢，家庭里面一个很重要的要素呢，就是有这个沟通。 Alkitab mengajarkan tentang cara komunikasi. 圣经教导我们如何沟通， Tapi pengetahuan memberikan tentang cara berkomunikasi yang kemudian diuraikan dengan lebih jauh. 但是呢，人类的学问呢，把这个沟通呢讲得更加详细清楚。 Salah satu unsur pengetahuan dan pengertian di dalam komunikasi, 2 kalilah mendengar sebelum kau 1 kali bicara. 其中给我们的一个学问就是，你听2次才开始说话。
Jadi dengarkan 2 kali sebelum engkau mendengar 1 kali. 表示说你要更多的听，好多个你讲。 Kalau ada suami istri sedang bicara, 所以当丈夫妻子讲话， siapa yang lebih hebat? 讲到谁最了不起 Yang pandai mendengar atau pandai bicara? 啊？了不起的是很会说话的，或者是很会倾听的呢？ Kalau yang banyak bicara, 那些很会说话的人， kemungkinan dia lebih salah. 很可能他犯的错误更多。 Kalau yang banyak mendengar, 但是那些更多倾听的， kalau suami yang banyak mendengar, 让丈夫更多的倾听， kemungkinannya 2. 那可能有2个可能 Dia 性。 suami yang bijaksana dan baik. 他是一个有智慧，也是一个很好的丈夫。 Kemungkinan kedua dia suami yang takut istri. 第二呢，就是怕老婆的丈夫。 Ya, kita tidak tahu yang mana. 我们不知道我们是哪一个， Saudara, itu disebut dengan pengetahuan. 所以呢，这个就是学问。 Apa yang disebut dengan hikmat? 现在我们说到智慧， Hikmat itu mengolah semua pengetahuannya itu di dalam terang kebenaran firman Allah. 啊，智慧呢，就是把所有的学问呢，以神的眼光、神的亮光来照射。 Hikmat itu yang menolong semua unsur yang ada di dalam yang kita tahu, yang kita punya, yang kita bisa, itu di dalam terang kebenaran firman Allah. 所以呢，智慧呢，就把我们所拥有的所有的学问与知识，能够以上帝的眼光、上帝的角度来评估。 Saudara, pengetahuan dan pengertian mengajarkan bagaimana cara mencari uang. 就是我们看，学士教导我们怎么样找钱， Bagaimana cara bisnis. 怎么样做生意。 Tapi hikmat mengajarkan 可是呢，智慧教我们什么呢？ bagaimana menggunakan uang dengan benar dan kudus di hadapan Tuhan. 怎样在神的面前，以一个属灵的方式、正确的方式来使用金钱， Itu hikmat. 那就是智慧。 Apa itu didikan? 什么叫做教育？ Didikan adalah membuka diri seluas-luasnya 教育呢，就是我们敞开自己， agar pengetahuan yang kita punya, 好叫我们所拥有的学问， pengertian yang kita punya, 我们所拥有的顺慧， kemampuan keterampilan yang kita punya, 我们所拥有的才干与恩赐， kekayaan kesehatan yang kita punya, 我们的财富与我们的健康， itu diikat oleh hikmat, 这一切呢，都让这个智慧连接起来。 dan hikmat itu yang mendidik kita 而且这个智慧呢，就教育我们， hidup dalam kebenaran dalam firman. 让我们按照圣经的话语来活出真理。 Saudara, apa itu contoh keluarga yang hidup dalam hikmat, pengertian, pengetahuan, dan juga di dalam didikan? 我们要看一个家庭怎么样表示，它是一个拥有智慧、拥有学识 Saya、sebut 拥有顺慧的家 Ada 庭。 4 macam pola keluarga. 我想要说，有4种的不同的家庭养育方式 Yang 3 salah, yang 1 benar sesuai dengan firman Tuhan. 啊，其中呢都是按照圣经的话语。 Apa saja saudara-saudara? 是什么呢？ Itu yang salah, 3 dulu yang salah. 啊，我先说到3个错误的。 Belakangnya semuanya R. 啊，这个错误的呢，它后面的字都是 R。 Yaitu keluarga yang memakai pola otoriter. 首先呢，就是那些专制的、霸权式的教育。 Otoriter itu berarti memaksa dan dia yang memutuskan. 啊，专制和霸权呢，就是只有我说了算， Kalau otoriter berarti semua harus tunduk kepada saya. 所有的人必须顺服我讲的。 Jadi otoriter itu bukan mengajarkan seluruh keluarga tunduk kepada Tuhan, tapi tunduk kepada seseorang. 所以呢，这个霸权的教育方式呢，就是并不是教导家庭成员敬畏神，乃是敬畏这个有主权的 Kalau 人。 keluarga ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, siapa yang paling potensi otoriter? 啊，就是我们看一个家庭，就是有父母、孩子，还有公公婆婆、爷爷奶奶，谁最专制？ Ayo ngaku. 你们看谁是最专制的？在这 Ayo, 样的家 di 庭 rumah 里， siapa yang paling otoriter? 在家庭里面谁是最霸道的？ Istri atau suami? 妻子或者是丈夫？ Kakek atau nenek? 是爷爷还是奶奶呢？ Mertua atau menantu? 啊，是亲家或者是媳妇？ Yang jelas tidak mungkin pembantu dan supir. 相信不可能是司机或者是家务助理 Mereka macam-macam dikit aja dipecat. 啊，因为他们就是做了不对的事情，肯定就会被辞掉。 Saudara, pola otoriter itu keliru.
我要说，这个专制性的教育方式是错误的。 Karena orang yang otoriter hanya memusatkan semua anggota keluarga ke dirinya dan bukan kepada Tuhan. 因为一个霸权的教育方式呢，就是把他自己成为中心，并不以神为主。 Jadi pola otoriter adalah menjadikan seseorang yang otoriter itu jadi Tuhan. Ini salah. 所以呢，一个专制型的养育方式呢，就是他把自己看为好像神一样，所以呢，这个是错误的。 Pola yang kedua yang salah, 第二个错误的养育方式， selain otoriter, 除了非专制以外， yaitu helikopter. 有一些呢，就好像这个直升机式的Saudara, 教育方式。 kalau lihat di internet, kita akan bertemu pola asuh helikopter. Itu ada. 我们在网络上就是看这个关于直升机的养育方式呢，我们可以找到很多解释。 Pola asuh helikopter ini berbeda jauh dengan otoriter. 这些直升机家长呢，跟那些专制型的家长不一样。 Kenapa disebut helikopter? 为什么说他们是直升机家长？ Karena dia ada baling-baling muter. 因为它上面呢有这个正在旋转的那个扇子。 Jadi pola asuh helikopter itu menjaga anaknya, disayang-sayang, lalu tidak boleh ada yang ganggu anak saya. 总之呢，他在那里完全的保护着孩子们，不让别人来干扰他的孩子。 Jadi kalau otoriter 所以呢，就是讲到一个专制的家长， menjadikan dirinya Tuhan. 他把他自己看为好像神一样。 Tapi kalau helikopter 可是这个直升机家长呢， menjadikan anak kita Tuhan. 他使孩子就好像神一样那么 Jadi 的尊 dia 贵。 dilayani sekali. 所以用各种的方式来溺爱这个孩子， Pokoknya disayang. 非常的关注保护。 Kalau anak kita sekolah, 就是孩子去读书， dimarahin sama guru. 当有老师责怪孩子， Besoknya papa, mama, kakek, nenek semua datang cari gurunya. 隔天呢，全家长、父母、爷爷奶奶都去找那个老师骂孩 Kamu 子。 berani usik anak saya, ini cucu kesayangan. 这个老师为什么敢来这样子的责骂我们所爱的孙子或者是孩子？ Jadi anak dijadikan Tuhan. 所以呢，这个孩子呢，就好像上帝一样， Mama papanya irit-irit. 他的父母亲非常的节省 Semua diberikan untuk anak. 节省下来的钱都给了这个孩子。 Ya anak tidak boleh ada yang marahin. 这个孩子呢，不可以被别人责骂， Harus selalu diistimewakan. 而且要变成一个有特权的孩子。 Kalau beli apa-apa juga yang paling mahal diberikan kepada anak. 买什么呢，都是最好的给孩子。 Ini namanya pola helikopter. 所以呢，这个就是直升机家长， Menjadikan anak itu Tuhan. 直到孩子就好像神一样。 Yang ketiga, 第三种 yaitu pola soliter. 就是那个孤独性的这个教育。 Soliter itu adalah sendiri diriku. 所谓孤独呢，就是自己每一个人有自己的隐私。 Saya pernah bertemu dengan keluarga yang seperti ini. 我曾经见过这样的家庭。 Soliter itu artinya seperti tadi yang dalam drama. 刚才所说的呢，都是各自为政的那个，好像刚才我们的戏剧的人。 Mamanya punya dunia sendiri, 做母亲的有自己的世界， papanya punya dunia sendiri, 爸爸也有自己的世界， anaknya punya dunia sendiri. 孩子们也有他们自己的天地。 Diri mereka adalah Tuhan buat mereka sendiri. 所以呢，他们自己成为他们天地里面的主人。 Seorang mama kalau anaknya bisa makan sendiri, ngurus sendiri, mandi sendiri, ya sudah nggak diurusin. Pokoknya dia sibuk dengan urusan sendiri. 一个母亲呢是觉得他家庭的成员还有孩子能够自己打理自己，他就不需要再有任何的角色。 Apa itu tanda-tanda keluarga yang soliter? 所以我们要看呢，一个孤独式的这个养育方式是怎么样的 Saudara 症 ada 状。 keluarga yang mama, papa, anak imannya beda-beda. 因为呢，有一些家庭呢，父母亲、孩子们他们的信仰不一样。 Mamanya Kristen, 做母亲的是基督徒， papanya iman lain, 他的爸爸另外的信仰。 anaknya karena pergaulan punya iman yang berbeda dengan papa mamanya. 然后呢，孩子们因为他们自己的社交圈拥有不同的信 Dan 仰， mereka itu saling menghargai. 而且他们都彼此尊重各自的信仰， Kelihatannya bagus. 看起来好像不错。 Tapi masing-masing itu dia menentukan hidupnya sendiri. 但是呢，每一个家庭成员他们自己决定他们的命 Pokoknya 运。 kalau itu benar menurut kamu lakukanlah. 就是你觉得你做的事情是对的，你就可以自由的去 Dan 发 kalau 挥 itu。benar menurut saya akan lakukan.
就是我觉得我做的是正确的，我自己就去行。 Soliter berarti menjadikan masing-masing itu Tuhan buat dirinya sendiri. 所以呢，孤独式的这个教育呢，就是每一个人拥有他自己的天地， Kita 他自己 akan 做主。 belajar yang keempat, 然后我们来看第4个 yaitu solider. 啊，就是呢彼此关怀的养育 Solider itu dari kata solid. 啊。这个solidar 它的字根呢就是 solid。 Saudara, solid itu dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kuat, kukuh, dan berbobot. 啊，这个 solid 的意思呢，就是很坚固，很有它的质量。 Ya, kuat, kukuh, dan berbobot. 所以呢，它不单是坚固的，很有品质的。 Solider itu makna yang lebih dalamnya. 所以呢，这个养育方式呢有更深的内涵， Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain secara sama. 就是尊重自己，也尊重别人。 Solider itu artinya dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Setiap orang itu sama di mata Tuhan. 所以呢，他能够正确的看自己和别人，知道在神的面前，每一个人都是同等的。 Terjemahan yang lebih baiknya dalam bahasa Indonesia adalah demokratis. 啊，就是呢有这个民主的 Itu solider. 啊，这个就是叫做有彼此的这个顾念。 Solider itu seorang ibu, seorang ayah bisa mendengar nasihat anaknya. 所以呢，在一个家庭就是有民主的话呢，父母亲也会听孩子们的建议。 Solider itu tatkala orang tua berbuat salah bisa minta maaf kepada anaknya. 就是父母亲犯了错误呢，他们也能够向孩子们道歉。 Orang yang solider itu merasa semua orang dalam keluarga itu harus terus belajar menjadi lebih baik. 一个尊重别人主权的人，他们在生活上总是会尊重别人，而且愿意学习成为更好。 Solider itu mengakui bahwa dalam keluarga masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. 啊，有民主观念的家庭呢，就是知道每一个人都有他的长处与短处， Dan masing-masing harus bertumbuh. 所以呢，每一个人都必须不断的成长。 Bertumbuh di dalam hal apa? 在什么方面成长呢？ Pengertian, 就是在知识方面， pengetahuan, 在学识方面， hikmat, 在智慧方 dengan 面， menyediakan diri untuk dididik. 而且愿意经常被教导。 Jadi yang belajar menjadi lebih baik tidak hanya anak. 所以呢，不单孩子们愿意学习成为更好的孩子， Yang sekolah itu tidak hanya anak. 所以呢，受教育去学校的不单只是孩子们。 Anak sekolah di sekolah. 虽然孩子是要到学校去上学， Tapi setiap kita sampai mati kita sekolah di kehidupan yang nyata. 可是呢，我们每一个人在生活上每一天都不断的在现实里面学习。 Kita terus membuka diri untuk dididik oleh hikmat dan kebenaran Tuhan. 我们总是敞开自己，愿意让神的真理来教导、来教育我们。 Maka kita akan punya kekeluargaan di dalam Kristus. 这样的话，我们在神里面就是有这个亲属关系。 Saudara, kalau sudah punya kekeluargaan di dalam Kristus, 当我们在基督里面拥有那个亲属的关系， siapa Tuhannya? 谁是上帝呢？ Yang otoriter Tuhannya yang paling berkuasa. 所以专制的那个就是上帝的掌权。 Yang helikopter anak yang jadi Tuhan. 就是刚才说到直升机，就是孩子们成为上帝； Yang soliter masing-masing semua jadi Tuhan diri sendiri. 孤独式的养育，就是每一个人都是自己的天地。 Tetapi orang yang solider mengakui kita satu dengan yang lain harus saling melengkapi. 但是有民主观念的人，就是知道每一个人都有长处、短处，所以要彼此配 Tidak 搭 ada。yang lebih hebat. 没有一个人是最了不起的。 Saudara, sampai saat sekarang kalau saya khotbah pakai PPT, 所以直到今天，这是我讲到要用这个播放这个幻灯片的话 itu bukan saya yang buat. 啊，我的那个幻灯片不是我做的， Saya biasanya suruh TU. 我平时呢就是告诉总务。 Terakhir saya saudara pelayanan ke Belitung ya, itu sesinya banyak sekali. 啊，有一次呢，我去布里洞那边服侍的时候，我要讲很多堂的道 Jadi sesinya ada 14 sesi. 啊，因为有4堂的讲道 Itu ceramah. 都是讲座式的， Jadi saya bagi. 所以呢，我就把它分成几个部 Saya 分。 ke anak saya suruh buat. 我叫我的孩子做什么，
Kemudian selebihnya saya kasih suruh anak asuh saya, mereka yang buat. 然后呢，我也叫一些我所收养的孩子也帮我做一些， Saudara, cepat selesai. 他们做得很快，也做得很好， Cepat selesai. 很快就做好了 Para mertua, orang tua yang lansia jangan merasa hebat. 啊。所以呢，无论是我们当中有年长的，也不要觉得自己很了不起 Anak-anak ngetik di handphone. 啊。你知道吗？孩子们他们在手机上能够打字打得很 Saudara 快 nggak lihat. Wah. Jadi benar semua. 啊。他们不需要看字幕，他们都会打得完全没有错误。 Kita yang orang tua 可是我们这些年长的人 udah hurufnya 已经 digedein. 用最大的那一个字 Mijit A 啊，而且还看到了非常的专注。 karena tangannya tremor. 但是因为我们的手是发抖的， Mijit A 本来要写这个啊， yang kepijit B. 但是按到的是北， Saudara mau bikin kalimat sederhana aja lama. 所以呢要做很简单的一个句子也很久。 Saudara, anak muda itu luar biasa. 可是呢，孩子们很快的写好， Kita perlu belajar dari mereka. 所以呢，我们必须向他们学习。 Itu disebut dengan solidaritas. 所以呢，这个就是彼此的顾念。 Setiap anggota keluarga punya kelebihan. 我们尊重每一个家庭成员都有他们的优点， Bahkan anak 1 tahun, 2 tahun punya kelebihan yang kita perlu belajar dari dia. 甚至连1岁2岁的孩子，他们都有一些优点是我们必须要学习的。 Saudara, bayi itu saudara pikirannya itu pendek, ingatannya pendek. 啊，我们知道婴孩他们的这个记忆是很短的， Dia kalau ada apa-apa sedih nangis. 他只要什么事情他就会 Nangis 哭 sejadi-jadinya. 啊，他哭得很真实 Guling-guling. 啊，在那里滚来滚去， Buat dia itu masalah hidup. 对他来说那个是最大的这 Ya, 个问题 karena mungkin nggak dapat es krim. 啊，因为他没有的这个冰淇淋，他就大 Itu 哭， anak-anak. 那个是小孩子的心情。 5 menit kemudian lagi sudah sukacita, loncat-loncat. 5分钟以后呢，就完全转变了，他的心情就很开心。 Hanya beda 5 menit. 只不过是5分钟的。 Orang 时间。 makin tua, 当一个人年纪越来越大， kalau sudah tersakiti, 当他的心里受了创伤， bukan 5 menit. 不是不是5分钟可以医治好， 5 minggu masih sakit hatinya. 5个星期之后还是感觉到非常的5受伤 bulan 害。 tambah sakit. 5个月之后呢，更加的感受到伤5害， tahun lebih sakit. 超过了5年，还是更加的心疼。 Tahun ke-6 mati karena serasa sakit hati. 结果第6年去世了，因为伤心而死。 Saudara, anak-anak itu punya kelebihan. 现在我们看小孩子，他们有他们的优点， Jangan di dalam rumah tangga merasa kita yang paling benar. 所以呢，不要以为在家里我是最对的， Tidak ada orang hebat, saudara-saudara. 因为没有一个人是最了不起的。 Saudara, anak-anak kecil tuh kan kalau udah punya gigi, 啊，就是我们看小孩子，他有牙齿了， makan es batu. 他能够咬那个冰块， Betul? 是吗？能够咬冰块，小孩子 Hancur 能 itu 够 es batu. 能够很快的把冰块咬碎， Karena giginya masih bagus, gigi asli. 因为他的牙齿是自己的牙齿，而且很硬。 Oma opa makan es batu. 但是呢，就是爷爷奶奶要吃冰块， Hancur. 什么是被咬破的？ Es batunya utuh, gigi palsunya hancur. 啊，那个冰块还是冰块，你的假牙就被咬碎了。 Jadi artinya apa? 这个表示什么？ Setiap orang punya kelebihan. 每一个人都有他们的优点， Saudara, solidaritas itu bisa menghargai. 所以民主呢，就是能够彼此尊重。 Karena yang paling sempurna dan paling benar adalah 因为最正确的、最没有错误的是谁呢？ yang memberikan hikmat, 就是那给我们智慧的上 yang 帝， memberikan pengetahuan, 那给我们所有学识的神， yang memberikan pengertian, 那给我们顺慧的 yang 上帝， mendidik kita, 是他教育我们， yaitu Kristus sebagai kepala keluarga. 就是基督成为一家之主， Hikmat Allah yang menjadi sumber pendidikan dalam keluarga. 神的智慧成为我们家中学习的泉源。 Ingatlah, 所以我们要经常记得， dalam keluarga kalau ingin punya kekeluargaan yang benar. 就是在家庭里面，我们要拥有一个正确的亲属关系。 Satu, 第一， jangan 不要怎样 otoriter. 不可以霸权， Dirinya yang jadi Tuhan. 不要把自己成为主人一样。 Yang kedua, 第 jangan 二，不要怎么样，
helikopter. 不要好像直升机， Anak dijadikan Tuhan. 不要让孩子成为主人。 Yang ketiga, 第 jangan 三不要怎么样 soliter. 不可以成为孤独式的讲义， Masing-masing jadi Tuhan buat dirinya 不 sendiri. 要每一个人拥有自己的天地。 Yang keempat, yang ada hikmat pengertian, 第四是谁拥有 Didikan 智慧教导， yaitu solider. 就是彼此尊重。 Aku dan kamu sama-sama orang berdosa. 你和我都是罪人， Aku dan kamu sama-sama bukan orang yang benar. 你我都是不完美的人， Aku dan kamu sama-sama muridnya Tuhan. 你我都是基督的门徒， Aku dan kamu sama-sama mau belajar dididik menjadi lebih baik. 你和我都愿意学习成为更好的一个人。 Jadi menantu, mertua, jadi mantu, jadi ayah, ibu, atau jadi anak. 所以呢，无论是做家长、做父母、孩子、媳妇， Sehingga seluruh anggota keluarga belajar. 因为彼此尊重，所以彼此学习。 Belajar bagaimana? 学习怎么样？ Tuhannya adalah Tuhan yang kita sembah. 学习那掌权我们生命的就是神， Jangan jadi ayah, 所以不要成为一个错误的父亲。 ibu, mertua, mantu, dia rasanya Tuhan. 不要让家庭任何一个人成为主人， Biarlah Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. 但是让神成为我们生活的泉源。 Belilah kebenaran 我们要买真理， dan jangan menjualnya. 也不要把真理卖掉。 Jadikan Tuhan 我们要让神成为神， dan menjadi Tuhan kita dan keluarga kita. 而且让他成为我们家中的一家之主。 Tipsnya yang terakhir, bagaimana supaya menjadikan Tuhan-Tuhan kita? 最后一个提示，我们怎么样让神成为我们的上帝，掌管我们？ Jangan suka banyak injek gas. 我们不要太多的踩这个油门。 Nah, tahu nggak gas? 你们知道汽车的油门， Kalau injek gas kekencengan, tabrakan, kecelakaan, musibah. 当我们踩油门的时候，踩到底就发生了意外。 Kenapa banyak keluarga yang suka injek gas hanya rumah tangga berantakan? 为什么有一些家庭很快的破碎，就是因为他们踩了油门。 Karena dari kata gas itu ada 3 kata. 我们知道这个油门印尼文的那个 gas 呢有3个字母， G, 第一个 G gue. 就是我 A, 是什么？ aku. 也是我。 S, 还有 S 呢？ iya, udah gue, aku, saya. 所以呢，我。 Kalau dalam keluarga saya. 所以呢，就是在家庭里面都是我的话呢， Tinggal tunggu waktu hancur keluarga. 结果呢，你们只好等待这个家庭很快的就要破碎了。 Jadi saudara jangan banyak ngegas. 所以呢，我们不要一直踩油门， Apalagi gasnya dari belakang bau. 何况是从后面来的，很臭。 Saudara dari belakang bau, dari depan juga bau kalau mulut kan. 因为呢，就是我们讲太多话，就一定有很多肮脏污秽的话语 Jadi 出 yang 来。 memimpin kita adalah Tuhan yang kita sembah. Amin. 我们让神来掌管带领我们的生命，阿门。 Mari saudara kita masuk dalam saat hening dan kita akan menerima perjamuan kudus. 让我们大家进入静默的时间，我们反省神的话语， Dan 来 nanti 接受 akan 圣餐。 pengakuan iman rasuli dan yang lainnya lagi. Jemaat dipersilahkan berdiri 会众请站立， bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, kita nyatakan bersama, pertama dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺。先读我们的信仰，首先用中文读，然后用印尼文。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童圣灵玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，
被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而空的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari saudara kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mengikuti ibadah dan kami sudah mendapatkan kebenaran firman Allah untuk membimbing rumah tangga kami, dan kami juga sudah menerima perjamuan kudus. Bila Tuhan, kami menyerahkan setiap kami masing-masing, khususnya dalam bulan keluarga, kami menjadi keluarga yang terus diberkati oleh Allah dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat jemaat yang sedang sakit karena lansia atau karena sakit dengan berbagai macam hal. Kami mohonkan jamahan pertolongan, kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Berdoa buat jemaat yang sedang menghadapi masalah, sekalipun bukan sakit, namun dalam bentuk masalah dan problem yang sangat ragam, karena finansial, karena relasi, pendidikan, kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan juga masalah-masalah segala rupa yang sedemikian banyak dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, dalam studi, dalam perjodohan, dalam hubungan, dunia kerja, di masyarakat dan dimanapun. Ya, biarlah Tuhan, kami meyakini Engkaulah sumber jalan keluar, pertolongan, sandaran yang menolong kami sanggup dan kuat menghadapi masalah. Hamba berdoa buat jemaat juga yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dalam hidup kami, yang sedang dimohonkan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha mendengar, dan Engkau adalah Allah yang bertindak tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara Tuhan mengabulkan segala permohonan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat gereja-Mu di tempat ini, Tuhan berkati menjadi gereja yang terus memuliakan Allah dan menjadi gereja yang menunaikan amanat agung Tuhan dengan baik. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami di dalam segala gejolak kondisi dan juga kondisi dunia. Kami mohonkan Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya, sehingga seluruh makhluk yang ada dalam dunia ini punya ketundukan dan hati yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 主内弟兄姐妹，每第一个周日，我们有机会向主献上10份奉献。马拉基书3章10节，万军之耶和华说：
你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮。以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。 Kini marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita dan kita menyanyikan Mars Gempur. 来，我们以喜乐的心献上10份奉献，我们一同唱乐意奉献。 Ayo jemaat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita. Berikan padanya, mari lakukan gembur, gerakan memberi perpuluhan. Berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Dalam bahasa Mandarin kita akan menyanyikan. 上帝祝福我们，主内弟兄姐妹，主恩典无穷尽，使我们不致缺乏。来遵守神的诫命，献上我们的奉献，甘心乐意奉献。 Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. 来献上这一奉献，让主权掌管我心，直到永远，直到永远。 Jemaat dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan pujian syukur untuk keluargaku. 弟兄姐妹，我们要唱感谢我们的家庭。 Boleh saling bertepuk tangan. Syukur padamu untuk keluargaku yang telah Engkau berikan padaku. Kini ku persembahkan kembali semua padamu sebagai mezbah persembahan hidup. Oh jadikan kami keluarga yang indah di hadapan-Mu Tuhan, saling mengasihi, saling
melayani menjadi indah bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi, syukur padamu untuk keluargaku. Syukur padamu untuk keluargaku yang telah Engkau berikan padaku. Ini ku persembahkan kembali semua padamu sebagai mezbah persembahan hidup. Jadikan kami keluarga Jadikan kami selalu indah di hadapan-Mu Tuhan. Yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Saling mengasihi, Saling mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagi-Mu Tuhan. jadikan kami keluarga yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, jadikan kami keluarga yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Saling mengasihi, Saling mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagi-Mu. saling mengasihi, saling melayani. Saling mengasihi, saling melayani, menjadi indah bagi-Mu Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门，阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐下。 Kebaktian selesai, selamat hari Minggu, dan kita boleh bersaat teduh. 聚会完毕，祝大家星期日快乐，请进入默祷。